Jangan tunggu pandai mengarca baru nak suka seni arca. Suka seni arca dulu, nanti kita akan pandai mengarca. Jom kita tonton. Kelas yang biasa, lepas tu jadi online, lepas tu bagaimana Cik Asnur melihat senario ini? Okey. Yang ini saya ada satu pemerhatian lah saya tengok ya. Apabila berlakunya COVID, semua orang pergi ke online. Ya. Saya minta maaf lah kalau apa yang saya cakap ni agak terkasar sikit. Sebenarnya soal online ni sudah 20 tahun dulu. 20 tahun dulu. Kenapa baru sekarang ni kita nak sibuk? Jadi yang itu saya ada sedikit sikap kritikal lah kan. Bermakna kalau online ini, teknologi online ini sudah bertahun-tahun sudah ada dan kita tidak peduli, tiba-tiba kerana ditampar oleh COVID baru kita nak peduli. Itu maksudnya kita ni orang atau masyarakat yang reaktif, bukan inovatif. Walhal ianya sudah ada. Ya, misalnya kata kalau saya tak segan lah nak guna contoh orang lain. Dulu saya pernah buat e-art ASEAN online. Itu tahun 2000. Tahun 2000 tu bila? 20 tahun dulu. e-art ASEAN online kan. Bagaimana penerimaan ketika itu kalau dibandingkan dengan sekarang? Tapi sekarang ini begitu hebat sekali, semua nak jadikan online. Walhal perbincangan wacana penerokaan dunia online itu sudah berlaku. Malah mungkin lebih awal daripada 20 tahun dulu. Yang 20 tahun tu yang saya buat kan. Jadi saya agak rasa ini sikap yang reaktif. Apabila ada sesuatu, ada banjir baru nak bertindak, kemudian jadi balik banjir, kemudian bertindak balik. Ini reaktif ni tidak membawa kita ke depan. Ataupun mungkin juga sikap opportunistik. Okey, ataupun saya tak tahulah sikap reaktif dan opportunistik. Ataupun kita nak apa? Pada saya kita perlu inovatif. Okey, itu satulah poin saya dapat bagi share kan. Yang keduanya, ini masanya untuk kita menambah pengetahuan kita tentang teknologi atas talian. Dia bukan neutral ya. Kita jangan ingat teknologi itu bila kita pakai ianya neutral. Dia bukan tidak ada nilai. Dia bukan tidak memberi kesan kepada cara berfikir, kepada budaya, kepada cara hidup. Tapi kita seharusnya kritikal terhadap teknologi ini daripada dulu. Kenapa baru sekarang ni kita nak kritikal? Dah lama dah saya ajak benda ni. Kritikal terhadap teknologi. Kita sebagai orang dalam bidang seni kena kritikal terhadap teknologi. Dah lama dah. Marahlah sikit kan. Saya pun dah penat dah kan. Jadi kita bukan hanya mengguna. Ni kita kena kaji kan. Macam sekarang ni big data ini boleh menyimpan segala harta, segala rahsia kita. Kesannya sangat besar ya. Sesebuah kerajaan atau sesiapa yang mempunyai kuasa wang dan kuasa politik dan kuasa ekonomi boleh mempunyai kuasa terhadap kita kerana mereka menyimpan rahsia kita. Banyaklah, itu saya sebut sikit saja. AI, Artificial Intelligence kan. Ini bukannya neutral, boleh menjadi bahaya. Jadi kita tidak ada choice. Kita kena tahu, dan kita tahu tu bukan kita hanya pakai. Kita kena kritikal. Sekarang ni kita pakai, semua orang buat show online, kita pakai. Kan? Itu pun satu saya nak tegur lah, minta maaf lah ya. Bila kita guna teknologi, kita guna internet. Internet tu ruang. Jadi kita pakai internet kerana kalau kita nak buat online art atau internet art, minta maaf Ali ya, saya kongsilah, saya anggap ni sebagai pakcik tua lah ya. Kita tak boleh buat karya yang kita nak buat atau pameran yang kita nak buat itu
Dia tak boleh buat dalam bentuk fizikal. Baru kita buat internet, baru kita buat online. Macam Niranjan buat online art dia. Online art dia tu tak boleh fizikal. Sebab dia cakap pasal, ada satu karya dia tu dia bercakap pasal censorship kan. Ada gambar-gambar yang mungkin sensitif kan. Dia tak boleh buat di galeri. Jadi dia kena guna internet. Dan dia sebenarnya mengkritik ruang internet itu. Jadi bila kita buat di dalam ruang atas talian, ia adalah ruang. Tapi dia panggil ruang maya. Jadi kita kena faham lah. Ruang maya ni macam mana. Bukannya kita you buat painting, you ambil gambar, you letak macam dekat Instagram tu, you kata itu pameran. And then you cakap patutnya kita tengok yang real punya. Tapi sebab tak boleh tengok real, kita tengok yang itu lebih baik tak payah buat. Kalau kita nak buat tu sebab kita tak boleh buat secara fizikal. Baru kita buat dia online. Yang itu yang sepaham saya. Ni kalau nak buat fizikal memang tak boleh. Macam contoh saya nak meneroka bagaimana anak-anak muda di Jepun dengan di Malaysia melihat diri mereka. Kan? Macam saya nak panggil budak Jepun 10 orang, budak Malaysia 10 orang duduk, saya tak ada duit. Jadi saya nak buat macam mana? Saya buat secara online. Itu dipanggil upload download, ya. Tajuk dia kecil dia interfaces. Jadi seperti saya pernah buat sewaktu saya residency di Jepun. Itu memang online art. Tapi online artnya kerana apa? Kerana ia memerlukan penggunaan internet oleh orang-orang yang terlibat dalam tu. So, saya punya pandangan dengan keadaan COVID ni, kita seolah-olah reaktif. Walhal kita sudah sepatutnya proaktif dan inovatif 20 tahun dulu. Bukan tunggu kena tampar dengan COVID baru nak. Kan? Minta maaf lah. Yang ini saya agak emosional sikit. Yang ini saya anggap sebagai orang tua membebel lah. Kan? Kenapa tak dulu 20 tahun dulu dah nampak dah. Ini lagi satu pendidikan ya. Memang kita saya di USM sendiri kita ada dipanggil satu method dia panggil scenario building ya. Scenario something lah. Salah satu hasilnya adalah kita buat konsep museum taman ya. Tapi ada juga senarionya yang dipanggil a la carte university, di mana orang mungkin boleh belajar di mana-mana dengan siapa-siapa secara a la carte. Mungkin juga secara atas talian. Dan dia ambil ikut dia punya kursus itu, kemudian kumpulkan ada satu badan macam MQA akan memperakui. Yang ini bersamaan dengan apa, I don't know, tahun 1, tahun 2, tahun 3, berapa kredit hours dan sebagainya, kemudian mentauliahkan ijazah. Mungkin juga universiti akan lupus dari dalam masa 40-50 tahun. Yalah, dengan kegilaan sekarang ni saya tak tahulah kan. Mungkin akan lupus, mungkin akan ada satu sistem pendidikan yang baru yang akan muncul. Sebab tu saya buat Inap Ilmu. Inap Ilmu ni satu alternatif. Ada lagi satu saya Inap Ilmu Maya. Itu tak naklah cerita tapi dah cakap ni jangan cerita lah. Dia inap ilmu secara maya. Tapi dia berguru lah kan. So pandangan saya begini, kita jangan reaktif. Malu kan. Kalau kita disebabkan COVID baru kita nak online, itu malu. Kalau online kan, kalau kita 20 tahun dulu memang dah engage dengan benda-benda online, artificial intelligence, big data, you know, information processing, whatever lah yang berkait. Sekarang ni ada 3D print kan. Itu di dalam perancangan 50 tahun sains negara, macam dasar sains negara lah. Kita kena ingat kita ada macam bukan dasar, satu strategi sains negara. Ini saya baca sendiri dokumennya. Tapi bahagian seni tak ada. Ada 50 tahun punya planning. Tak ada kan, dalam yang ini ada. Saya nampak di Akademi Sains Malaysia satu carta yang begitu lengkap dan begitu kompleks. Di dalamnya ada disenaraikan cabaran-cabaran yang perlu kita depani, antaranya AI, big data, kemudian nanoteknologi, kemudian 3D print. Ini sangat meninggalkan kesan ya. 3D print sangat-sangat. 3D print ni macam-macam. Jadi kalau kita bidang seni archer, itu tak boleh
meminggirkan kesannya. Dia tidak akan lupa dia ada dalam kita punya plan, picture 50 years ahead. So kalau di peringkat dasar negara tu sudah ada, jadi kita tak boleh tinggalkan. Jadi kita dalam bidang yang berkait dengan 3D pun kena memikirkannya. Kemudian virtual environment, virtual environment tu melibatkan 4D ya. Masalah yang sama dengan masalah Archer. Mana boleh kita tinggalkan. Jadi kita kena lebih lagi lah. Bukan secara artificial, superficial dan juga reaktif. Jadi mungkin Tuhan nak suruh kita bangun, bangkit kan. Tapi saya sendiri secara personal macam baru sekarang nak sedar. Betul je. Saya minta maaf lah, mungkin kasar lah kan. Dulu kenapa kan? Dah start lah 97 saya kat Unimas, terhege-hege. Kan? Pasal ni sekarang ni tengoklah pakai benda-benda macam ni. Kan? 97 dulu, lebih awal pada 97 dulu kalau ikut kan. Masa saya belajar tu, kan? Masa saya belajar tu saya pun takut dengan email sebagainya. Saya balik email apa email ni? Ingat ni spaceship Star Trek ke? Kan? Yalah, kita pencen. Yang akan sambut kita tu, yang akan duduk dalam spaceship Star Trek. Kan? Jadi kita kena faham lah. So tanggungjawab kita lah untuk jangan terima bulat-bulat ni berkaitan dengan teknologi. Teknologi ni saya tak suka ni gadget-gadget ni. Bukan saya buat sebab saya bukan fetish tau. Ada orang terlibat macam dengan sesuatu bidang, dia ada fetish tau. Dia macam kau sehari tak pegang terus tu dia mental kan. Saya tak. Saya engage dengan media ni, elektronik sebab saya tak suka. Saya tak suka tapi saya kena tahu. Bila saya tahu ini tak hilang ni, dia tak akan pergi ni. Tak akan pergi ni. Jadi budak-budak ni kena tahu ni. Ya, masa kita dulu 94 mana ada handphone. Tapi kita tahu ni nanti akan pergi ke arah tu ni. Jadi takkan kita nak bagi budak-budak kita, tidak beri mereka peluang untuk tahu. Kalau tidak dia belajar tempat yang salah tau. Dia cari tempat yang salah. Dia Google, YouTube ke mana-mana kan. Sebab dia tak ada guru yang jadi itulah kita kena betul dengan sikap kita. Tak apalah dah terlambat kan. Dia malu dia macam ni, tak pernah tengok pun, tak pernah sentuh, tiba-tiba sentuh kan. Jadi dan sekarang ni ramai yang macam usia-usia saya, kita tengah belajar ni buat nak buat online sale kan, nak buat nak buat promosi secara online dan sebagainya tu, kena belajar. Dan sampai ada orang buat satu bagus juga, proaktif kan, dia buat satu program untuk warga tua, iaitu literasi teknologi online dan digital untuk warga tua. Satu sebab dia buat tu untuk yang saya cakap tadi, supaya warga tua dengan warga dia buat research. Yang ini saya tak tipu, dia buat research dia, dan observation. Dia kata terpisah generasi yang mesra dengan teknologi ni, dia terpisah dengan yang generasi tua sikit pada kita. Dia terpisah, dia tak tahu value dia pelik pun dia tengok. Dan makin lama makin teruk. Jadi dia buat program ni satu untuk warga emas ni tahu macam mana guna. Kedua, untuk antara warga emas dengan generasi yang pakai ni ada transfer of value. Kalau tidak dia engage bro, dia tak ada transfer of value. Bahaya tak? So mungkin kita lambat, mungkin saya emo, tapi kita kena teruskan. Macam you buat ni, this is all because of the medium kan. Ada medium ni membuatkan kita boleh sepatutnya dah lama dah buat kan online. Okey,